Kalau korang klik video ni, maksudnya korang pun mesti curious whether dengan simpan duit ni boleh buat kita kaya ke? Ada pepatah orang lama cakap, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Actually ada betulnya juga tentang peribahasa ni, di mana mereka suruh kita kumpul duit dan bil kita punya simpanan untuk ubah hidup kita. Tapi persoalannya, adakah pesanan ini masih relevan untuk zaman kita? Terdapat 3 sebab kenapa aku cakap yang simpan duit sahaja tak boleh membuatkan kita jadi kaya. Nombor 1, duit tak kalis inflasi atau duit tak inflation proof. Secara konsepnya, duit kita ni akan hilang value dari semasa ke semasa. Ianya disebabkan oleh inflasi, di mana terdapat kenaikan harga untuk kau dapat goods and services atau barang dan perkhidmatan. Secara mudahnya, bila berlakunya inflasi, kau perlu ada duit yang lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu barang atau mendapatkan sesuatu servis. Antara contoh yang boleh diberi, kalau kau tengok zaman mak bapak kita dulu, kalau diorang nak beli nasi lemak, diorang hanya bayar 50 sen je untuk dapatkan satu nasi lemak. Tapi kalau zaman kita, paling murah pun kita boleh dapat RM2. Maybe boleh dapat RM1, tapi kau dapat ciput je nasi tu. Jadi, kita perlukan duit lebih untuk bayar nasi lemak tu kerana susut nilai atau value duit kita tu dah makin berkurangan dari tahun ke tahun. Selain itu, bagi orang yang makan gaji, contohnya dia akan ada increment 3 ke 5%. Kerana untuk lawan atau untuk fight inflation tu, supaya dapat gaji yang sama atau kuasa membeli kau masih sama. So technically kau tak adalah makin miskin daripada tahun yang lepas. Dengan adanya duit ni, kalau kita just simpan tapi tak melabur, duit tu punya value akan berkurangan. Contoh daripada RM100, next year dah 3% inflation dah tolak, around kau ada RM97 je. Technically kau ada RM100, tapi kau ada nilai value ringgit bersamaan dengan RM97. Ianya berkait rapat dengan konsep TVM, iaitu time value of money. Dalam konsep ini, diorang believe that money now is way much more valuable than money later. Secara mudahnya, dalam bahasa Melayu, diorang percaya yang duit sekarang lebih berharga daripada duit akan datang. Nombor 2, not giving good return. Dengan hanya simpan duit je, actually kau tak dapat pulangan yang tinggi tau sebenarnya. Usually big banks akan offer rate dalam 0.3 ke 0.7% macam tu lah. But definitely less than 1% lah. So apa yang dia akan buat, dia akan ambil deposit kau, dia akan bagi kau 1% or maybe 0.3%, and then afterwards dia akan bagi financing atau dia akan bagi loan kepada benda-benda lain seperti kereta, rumah, personal loan dan lain-lain. Dia punya margin spread, let's say dia charge kau dalam financing dalam 6%, benda tu dalam 1%, so dia untung 5% kat situ. So that's why diorang betul-betul suka kalau kau letak dekat normal savings. Sebab tu lah diorang introduce macam tabung lah, diorang supaya kau recurring letak deposit tu, and diorang boleh pakai duit tu channel untuk financing pula. Diorang panggil ni cheap deposit lah, for your information. Tapi actually problem yang low return ni dah dimitigate oleh kerajaan tau, dengan introduce ni beberapa dana kepada agensi yang dah terlibat. Contohnya ASB, Tabung Haji dan AHB. Kita boleh cakap yang ini pelaburan yang selamat dan you boleh enjoy good return lah. At least lebih daripada inflasi rate lah. So duit kau tak berkurangan kalau kau letak dekat normal cheap deposits. Nombor 3, opportunity cost. Benda ni secara mata kasarnya kau tak boleh nampak tau. Sebab opportunity cost ni adalah benda yang kau forgo atau kau lepaskan untuk buat sesuatu. Contohnya macam kalau duit tu kau dah simpan, dengan duit kau simpan tu actually kau boleh banyak lagi buat duit atau kau boleh jana lebih pendapatan dengan duit yang kau simpan tu. Maybe kau boleh buat business yang kau dah lama aim, atau maybe kau boleh also invest untuk cepatkan lagi growth supaya kau dapat reach kau punya financial target. Actually aku nak highlight sikit this one true story yang berlaku dekat dalam Psychology of Money ni. It's a very good book. Bagi korang yang belum baca lagi, aku recommend lah for you to start. At least kau boleh tambah sikit ilmu, and also boleh, most probably boleh change kau punya worldview lah, atau cara pemikiran kau bila tengok when it comes to money. Okay, back to the true story yang dalam book Psychology of Money yang aku nak cerita tadi. Ada this one guy, nama dia Ronald Reed. Dia ni kerja as cleaner dekat petrol station. Jadi apa yang terkejutnya bila orang tahu yang bila dia mati, dia ada 8 million in asset. Dan after dia mati tu, dia terus letakkan will dia, 2 million tu pergi kat dia punya anak tiri, dan lagi 6 million tu pergi ke public hospital dan public library. So we go back to the question, apa actually rahsia dia? Kalau kita tengok balik dia punya strategi, dia tak ada rahsia apa-apa lah. Apa yang dia buat is dia keep on invest. Dia buat DCA, dollar cost averaging, dekat S&P 500 selama berpuluh-puluh tahun. After years of patience, dia berjaya untuk kumpul 8 juta walaupun dengan low income job. Kalau dengan hanya simpan duit dekat bank account saja, definitely untuk dapat 8 juta tu memang impossible lah.
most probably dia akan dapat way much lesser than that. So daripada seorang cleaner, now kita boleh identify dia sebagai philanthropist lah. Definitely such an inspiring stories lah for us. So itu je aku nak share this time around. Actually aku nak highlight yang aku tak against dengan orang yang menyimpan. It's a good habit that everyone should have. At least for a start lah. Once kau dah getting good at savings, waktu ni lah kau boleh explore many opportunities that comes into play. So let me know your thoughts on this. If you have any comment ke, just comment down below. Jangan lupa like, share dan subscribe. I'll see you guys on the next one. Bye bye.